Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua warga pendidikan di negeri Perlis. Alhamdulillah pada hari ini 8 Mac 2021 saya dapat bersama dengan saudara-saudari sekalian bersiaran daripada studio di SSTP Boho Pulai. Saya juga pada pagi ini terima kasih diiringi oleh Yang Berhormat Exco Pendidikan kita dan juga Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis sendiri. Hari ini 8 Mac 2021, tarikh yang boleh dikatakan bersejarah bagi kita kerana hari ini menyaksikan anak-anak kita yang bersekolah dalam tahun 3, 4, 5 dan 6 hadir ke sekolah untuk sesi bersemuka bersama dengan adik-adik di tahun 1 dan 2 yang telah pun hadir pada minggu lepas. Sama-samalah kita berdoa semoga anak-anak kita, murid-murid kita akan terus hadir di sekolah untuk sesi PDPR secara sesi PDP secara bersemuka. Kita juga perlu sedar bahawa ramai anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar. Pada masa yang sama, ramai juga anak-anak yang datang ke sekolah untuk dibelai kasih sayang. Terima kasih kepada cikgu-cikgu sekalian. Saya berada di Perlis atas 3 objektif utama. Yang pertama, memantau pengoperasian pembukaan semula sekolah rendah pada hari ini. Kita melihat kehadiran pada pagi tadi. Sekejap lagi saya akan turun melihat bagaimana pula suasana semasa penyuraian. Tentunya ini adalah merupakan suasana yang berbeza. Tujuan kedua adalah untuk meninjau pengoperasian pengoperasian SSTP yang mana pada masa dahulu kita ada BTPN, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, dan juga Pusat Kegiatan Guru. Dan sebentar tadi saya telah sempat melawat yang dulunya PKG, lokasi di Sekolah Tengku Badriah Arau, dan juga orang Perlis kata kemarin lah, saya di Tunjang sebenarnya melihat fasiliti yang sama. Kita nak melihat terutama dalam konteks pembelajaran digital bagaimana kita harus memperkukuhkan lagi sistem penyampaian SSTP ataupun PKG lah pada masa dahulu. Jadi kita nak melihat what is the way forward. Kita tahu bahawa guru-guru ini sebenarnya dengan izin, there is no limit what teachers can teach if we allow them, provide them greater access in term of the internet, or in term of having the right gadget. Similarly, there is no limit what student can learn, if we grant them access to the technology, especially internet now, as well as we provide them with the right gadget. Jadi inilah kita sebenarnya ini merupakan agenda besar negara. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melancarkan My Digital, yang mana kita perlu mengoperasikan pelan itu.
Dan juga ya, kita tahu Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, menteri kita selalu ya, menekankan kepada kita betapa perlunya kita melonjakkan lagi agenda ya, agenda pembelajaran digital ya, digital education, bagi memastikan ya, agenda pendidikan negara terus melonjak dan kita dapat melahirkan anak-anak yang berdaya saing dan seterusnya membantu ke arah meningkatkan daya sains negara kita sendiri. Dan di Perlis juga saya ingin mengambil kesempatan untuk melihat ya, beberapa projek-projek yang dilaksanakan di negeri ini. Jadi saya menyeru dan memohon ya, agar saudara-saudari semua memberi kerjasama ya, kepada ya, pasukan-pasukan ya, pemimpin kita ya, di negeri ini, di Perlis, yang mana diketuai oleh Cikgu Naha sekarang ini ya. Kita harus bekerja sebagai satu pasukan ya. Jadi insya-Allah pihak kementerian, kami di Ibu Pejabat akan terus ya, membantu saudara-saudari semua di Perlis. Dan juga kalau saudara-saudari semua masih ingat ya, baru-baru ini Amat Berhormat Perdana Menteri semasa memberi ucapan ya, sempena 1 tahun ya, beliau sebagai Perdana Menteri, beliau menekankan tentang perlunya ya, kita semua warga pendidikan ya, semua penjawat awam, dan dalam konteks ini kita warga pendidikan, untuk memberi keutamaan dan memberi perhatian, to have the sense of urgency ya. We must be able to respond in the moment of needs ya. Bantuan-bantuan yang dijanjikan, yang mana peruntukan pun telah diturunkan, kita perlu menyegerakan ya. Secara khususnya bantuan seperti bantuan awal persekolahan ya, kita perlu selesaikan segera ya, kerana bantuan-bantuan yang diberikan ini, peruntukannya pun telah diberi, perlu diagihkan segera kepada mereka-mereka, pihak-pihak yang dikenal pasti ya, golongan sasaran. Pada masa yang sama, pengagihan bantuan dan pelaksanaan projek-projek ini akan dapat membantu mencerdaskan semula ekonomi kita ya. Jadi perlulah kita menjegerakan ya, membuat memastikan projek-projek itu dilaksanakan segera, dan tidak ada sebab kenapa pada akhir tahun kita kena memulangkan balik ya, perbelanjaan ataupun peruntukan yang telah diberikan pada awal tahun, terutama peruntukan yang bagi tujuan untuk ya, mungkin kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan ya. Jadi itu adalah antara ya, beberapa perkongsian yang saya ingin berkongsi dengan warga Kementerian Pendidikan di Perlis ya. Dan juga saya juga suka mengingatkan, pada tahun lepas ya, saudara-saudari semua tentu masih ingat lagi yang buat menteri ada dalam ucapan amanatnya memesan supaya kita ni ya, memastikan ya, dari segi operasi, dari segi budaya kerja kita ya, beliau telah memperkenalkan konsep KPM ya 2.0, saya boleh katakan, di mana bukan sahaja KPM itu bermakna Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi juga kerja-kerja kita harus berpaksikan kepada kualiti ya. Kita perlu meningkatkan kualiti, memastikan kerja-kerja kita, hasil kerja kita ya, daripada ya, menyediakan kertas-kertas pembentangan, sehinggalah projek-projek fizikal berkualiti. K. Pada masa yang sama, kita perlu meningkatkan produktiviti kita ya, P. Dan dalam keadaan sekarang,
usaha ke arah meningkatkan kualiti dan juga produktiviti, ya, menjadi lebih mudah sekiranya kita, ya, memastikan, ya, ataupun berlanggan kepada konsep modernisasi, dengan teknologi-teknologi terkini. Ya, saya rasa, pelaksanaan KPM itu sebenarnya penghayatan KPM itu menjadi lebih mudah lagi. Jadi itulah sebab sedikit, ya, tujuan saya ingin berkongsi, ya, pesanan daripada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, Datuk KSU, KPM, yang mana mungkin bagi saudara-saudari pesanan-pesanan yang saudara-saudari dah biasa dengar, ya, selalu dengar. Jadi saya cuma, orang Perlis kata, nak peringat sajalah. Ya, saya yakin, ya, ya, sebagai kita ni orang Perlis ni, ya, kita buat kerja sampai boleh, ya, dan bila kita mula pun kita akan perhabis. Ya, saya pasti saudara-saudari pernah dengar, ya, dalam YouTube, ya, ada lagu-lagu, ya, saya anak Perlis, ya, saya pastikan, ya, semua boleh. Itu sepatutnya menjadi pegangan kita, ya, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Saya yakin itulah, ya, insya-Allah dengan bersemangat KPM kita akan berjaya sebagai satu pasukan. Dan akhir sekali, hari ini 8 Mac 2021, saya ingin mengambil kesempatan, ya, untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada semua wanita, kepada warga pendidikan, cikgu-cikgu, ya, kepada bos-bos kita, ya, pemimpin kita wanita, dan tentunya jangan lupa kepada wanita pertama dalam hati kita, iaitu ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.